kisah-kisah yang anda dengar di dunia mistik, anggaplah ianya satu perkongsian. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kepada anda semua yang support saya pada semalam, video yang episod yang keempat. Ramai yang telah menonton dan banyak yang telah beri maklum balas. Saya ucapkan terima kasih kepada geng-geng yang di luar sana. Terutama sekali kepada kawan-kawan saya apa semua, yang rakan-rakan, sahabat-sahabat, saudara mara dan adik-beradik yang banyak yang memberi galakan, dan termasuk kepada isteri saya yang banyak memberi pandangan, pendapat dan orang yang supportive kepada saya. Sebelum tu, malam ni saya rasa kisah saya nak ceritakan ni tak banyak. Kemungkinan ada 2 ataupun 3 yang saya nak ceritakan kepada anda semua. Kisah-kisah ni pun tak berapa mistik. Cuma kita jadikan satu iktibar pada kita. Dan saya harap anda yang di luar sana jangan lupa follow channel saya, Pak An Aloya. Okay, subscribe, tekan button di bawah sana. Okay, tekan di bawah tu, di bawah. Okay, di bawah, di bawah. Okay, minta tolong sangat subscribe channel saya, Pak An Aloya. Tekan like, komen dan share. Bagi tahu rakan-rakan yang lain yang anda semua telah menonton rancangan Dunia Mistik. Dunia Mistik ni adalah satu perkongsian pengalaman-pengalaman seram dan mistik daripada mereka-mereka yang ingin berkongsi dan memberi iktibar kepada kita semua. Jadi saya menyampaikanlah kepada anda semua. Jadi tanpa melengah lagi, malam ni saya nak buka satu cerita berkenaan dengan rakan baik saya. Okay, rakan baik saya, sahabat saya di kampung. Beliau masa tu ada satu family day dengan rakan-rakan office dia, pergi ke Gunung Ledang, mandi di air terjun Gunung Ledang. Kisah ni beliau pergi beramai-ramai, lebih kurang dalam 5 hingga 6 orang. Yang saya ingat lah, yang beliau ceritakan, kemungkinan ada dalam 3-4 family lagi, saya tak tahulah. Mungkin yang sebab cerita ni dah lama, hampir 5 tahun ke 6 tahun macam tu. Jadi kira saya pun tak nak panjang lebar cerita dia. Nak buka intro pun terlampau panjang pun tak best. Jadi isu-isu semasa pada malam ni pun saya rasa saya nak cut dulu. Sebab buat masa ni kita cuma diperintahkan berkurung untuk fasa ketiga. Ni fasa ketiga sekarang ni. Yang dulu 2 minggu, lepas tu 2 minggu kali semalam Perdana Menteri kita umumkan kita dilanjutkan lagi PKP ni selama 2 minggu sehingga 28 hari bulan ni, 28 hari bulan April. Jadi kita dilanjutkan lah selama 2 minggu lagi. Okay, yang anda di luar sana tu, kalau yang bekerja, mana yang tak bekerja tu duduk je lah kat rumah. Untuk jaga keselamatan kita juga. Bukan apa, ini kesihatan. Benda ni kita tak tahu lagi dia punya ubat ataupun antidot. Kita tak tahu lagi bila dikeluarkan, bila ditemui ubat-ubat untuk merawat COVID-19 ni. Okeylah, cerita panjang pun tak best. Saya nak ceritakan ini pengalaman sahabat baik saya, rakan baik saya di kampung yang bernama
Sofi bin Abbas. Ini rakan dan sahabat saya daripada sekolah ni. Ini memang dia orang dia yang memang okey lah, memang okey, yang tip-top lah apa semua. Jadi beliau kongsikan pengalaman tu kepada saya. Okey, kisahnya bermula macam gini. Masa mereka ni membuat satu hari untuk family day, lebih kurang dalam 5-6 keluarga. 5-6 keluarga ke saya cakap tadi? 5-6 keluarga ataupun 5-6 orang. Pembetulan sikit. Maafkan saya ya. Sebab saya pun hari ni tak banyak cerita nak kongsikan. Sebab saya pun ada kerja nak buat. Jadi kira apa nama ni, mungkin dalam 2 cerita lah. Malam ni saya kongsikan 2 cerita je. Jadi kira si Sofi ni dia ada satu program hari keluarga bersama dengan rakan-rakan mereka. Rakan-rakan ni apa semua dengan buat dalam 5-6 keluarga lah, lebih kurang macam tu. Jadi beliau pergi ke Gunung Ledang untuk sambut lah buat program family day ni. Jadi masa pergi ke sana, sampai di kaki Gunung Ledang ni, sebelum masuk ke dalam, sampai beliau ada sebut satu perkataan yang saya ingat sampai sekarang. Beliau kata wahai puteri Gunung Ledang, akulah hang tuah, katanya. Wahai, dia tak adalah jerit. Dia cuma cakap dengan rakan-rakan yang lain lah. Cakap, wahai puteri Gunung Ledang, akulah hang tuah. Secara lakonan. Dia buat secara lakonan. Jadi dia anggapkan benda tu macam saja untuk bergurau dengan rakan-rakan yang lain. Habis bila dah settle semua, kelengkapan untuk bawa naik ke atas, sampai di atas, mandi macam biasa, ambil gambar macam biasa. Mula-mula tak ada yang pelik. Tapi beliau katakan kepada saya, semasa balik ni beliau cek gambar-gambar yang ada dalam dalam handphone, dalam kamera apa semua. Jadi salah satu gambar yang beliau ceritakan kepada saya, beliau tunjukkan kepada saya, gambar tersebut semasa tu beliau tengah mandi di satu kolam. Dekat Gunung Ledang tu ada kolam, kita mandi semua dengan kolam air terjun. Okey, dia mandi dekat situ. Masa ambil gambar tu, beliau katakan dia seorang. Yang si Sofi ni dia seorang. Yang lain semua macam biasa. Mandi macam biasalah, macam kita tahulah orang mandi dekat Gunung Ledang ni macam mana, air terjun ni macam mana. Jadi ketika ambil gambar tu, beliau katakan beliau seorang dekat dalam gambar tu. Beliau seorang. Tapi semasa balik, beliau cek semua gambar-gambar yang ada untuk dikongsikan kepada rakan-rakan yang lain. Beliau terjumpa satu gambar. Gambar tu ada 2 orang yang sama. Ada 2 orang dalam satu gambar, orang yang sama. Itu yang mistik lah. Mistik. Kita kalau naik ke Gunung Ledang ataupun mana-mana gunung, ini pesan saya kepada anda yang di luar sana. Kalau rasa kita tak kenal tempat tu macam mana, kita tak tahu lagi macam mana, kita tak tahu dia punya fizikal dalam tu macam mana, minta jagalah mulut kita, banyak-banyakkanlah bertapis, sebab ini semua mengganggu penghuni yang ada di dalam tu. Sebab kita pun tak tahu siapa yang duduk dekat dalam hutan. Ada setengah hutan mungkin anda dah anggap macam biasa, itu mungkin kampung anda. Tapi setengah tempat kita tak tahu macam mana
apa tempat tu. Jadi kita harap mulut tu bolehlah ditapis-tapis sikit. Kita ambilkan pengajaran si Sophie ni apa ni masuk ke pengajaran si Sophie masuk ke dalam panjat ke Gunung Ledang, mandi di air terjun sana. Satu lagi yang itu yang buatkan si Sophie ni rasa dia pelik lah, rasa dia pelik. Sebab dalam gambar tu ada 2 orang, dia tak tahu mana satu yang dia. Sebab satu tu gambar tu dia tengah mandi macam biasa. Dia tengah ambil gambar, dia tengah macam saya tak ingat tapi salah satu gambar tu yang saya ingat dia tengah cakap pinggang. Dia tengah cakap pinggang. Saya tak tahu mana satu yang Sophie ni. Antara 2, sama ada yang dalam kolam ataupun di tepi kolam. Dia pun tak tahu yang mana satu. Selepas dia tengok tu meremang bulu roma. Andai kata anda yang berada di sana, andai kata anda yang di luar sana tu, okey, mengalami situasi seperti Sophie ni, apa yang anda rasa? Sama ada anda rasa pelik, anda rasa terkejut, terkentut. Okey, ini pengalaman pelik beliau. Saya dapat pengalaman tu, saya kongsikan kepada anda semua untuk tatapan umum lah. Satu lagi, kisah yang kedua ni, saya nak kongsikan semasa saya memandu bas ekspres daripada Batu Pahat hingga ke Ipoh. Ada satu penumpang ni, dia ni imam ketiga dekat masjid, saya tak ingat masjid mana. Dia yang penting dia imam ketiga, muda lagi. Dia muda lagi orangnya. Dia ni memang kuat dia punya agama dia, amalan dia. Ya, padahal saya baru kenal malam tu. Nama dia yang saya ingat Haziq. Haziq. Saya pun dah lama tak kontak dia. Haziq ni dia imam ketiga, kalau tak silap saya imam ketiga di masjid mana saya tak ingat, tapi dia turun dekat TBS masa tu. Malam tu dia turun dekat TBS. Beliau dua kali saya jumpa dia. Kali pertama tu dia naik dengan saya pada malam tu pukul 10.30 dari Batu Pahat. Beliau tunjukkan tiket kepada saya. Bang, bas ni pergi ke mana? Saya cakap, ini bas ni pergi ke Ipoh. Oh, saya pergi Kuala Lumpur. TBS, saya turun TBS. Bas yang sama jugalah. Sebab bas ni akan berhenti dekat TBS untuk rehat sekejap. Lepas tu kita akan sambung balik jalan. Jadi si Haziq ni naik, duduk seat yang belakang driver. Driver di depan, okey. Jadi dia duduk yang seat yang belakang driver ni. Dia duduk seorang daripada Batu Pahat ni. Sampai di Muar, kami ambil penumpang lagi dekat Muar ni. Dekat Muar. Jadi si Haziq ni, saya berjalan je, tak lama tu dia berdiri. Dia tak nak duduk. Dia tak nak duduk dekat kawasan yang dia duduk tu tadi. Saya tanya kenapa? Asal kau tak nak duduk? Dia cakap, kata dia, tak apalah bang, saya berdiri je lah, kata dia. Jangan, kan nanti kau jatuh. Pasal ni jalan jauh lagi tau, lebih kurang dalam 2 jam lagi sampai. 10.30, lebih kurang dalam pukul 11.30 atau 11.45 saya akan sampai di Muar. Jadi lebih kurang dalam 2 jam saya akan sampai ke TBS lah. Lebih kurang dalam pukul 2 saya sampai. Ni semua waktu tengah malam. Okay, jadi saya cakap, tak apalah, macam inilah. Kalau kau rasa kau nak duduk sebelah aku, okay, kau ambil surat khabar ni, kau duduk sebelah ni, dekat tangga ni. Jadi dia ambil surat khabar tu, dia duduk. Jadi kira si Haziq ni duduk di sebelah saya. Saya pun rasa macam pelik lah, kenapa dia tak nak duduk dekat seat belakang ni. Saya pun tengok dekat driver bas ni, driver bas, ada satu side mirror, boleh tengok ke belakang.
Boleh tengok penumpang. Jadi saya tengok side mirror, saya tengok dekat tempat yang seat yang dia duduk tu, rupanya dekat sebelah tu ada satu amoy duduk berpakaian seksi. Jadi dia ni tak nak duduk situ. Dia cakap, kata dia, tak apa bang, saya boleh duduk sini. Okey, kau nak duduk, tapi kau jaga-jaga, takut bila bas ni break emergency, takut kau terbang, ataupun kau jatuh ke depan. Jadi hati-hati. Kalau kata kau rasa kau nak duduk sini, kau kena hati-hatilah, sebab kat sini tak ada safety untuk kau. Okey, dia cakap, tak apalah bang, saya duduk sini. Jadi semasa perjalanan tu, beliau ceritakan dengan beliau terbuka satu cerita. Dia cakap, kata dia, dekat kilometer yang saya ingat 244 kilometer 244, lebih kurang macam itu, 244 hingga ke 245 tu. Okey, kawasan tu menghala ke Kuala Lumpur. Okey, laluan Pedas ke Linggi. Pedas Linggi pergi ke, saya tak ingat lah pergi ke mana ni, saya lupa. Tapi menghala ke naik atas lah. Pedas Linggi pergi menghala naik ke Seremban lah. Jadi kira dekat kilometer 244 ni, yang saya ingat dulu kawasan ni, kawasan bas Delima accident dulu. Bas Delima yang accident tahun 2000 berapa masa tu, yang kecoh dekat highway, banyak kematian berlaku masa tu. Jadi dekat kawasan tu, si Haziq ceritakan dengan saya, dia cakap, kata dia, bang, kalau bawa bas ni, abang hati-hati, abang mengantuk ke? Dia cakap dengan saya macam tu. Saya cakap, tak, pasal biasanya saya kalau membawa bas tengah malam, telinga saya akan dengar, saya akan cocok dengan earphone, saya akan dengar kisah-kisah misteri lah, kisah-kisah misteri yang ada dekat podcast. Masa tu, zaman tu, podcast, kalau sekarang podcast, kalau dulu saya tak ingat apa nama, tapi lebih kepada radio Singapura lah masa tu. Saya mendengar radio Singapura masa tu, Misteri Jam 12. Saya suka dengar Misteri Jam 12 masa tu, dikendalikan oleh idola saya ni. Okey, idola saya KC Champion. Tabik spring untuk beliau. Saya salam hormat daripada saya, Abang KC. Okey, jadi beliau tanya dengan saya, abang mengantuk ke? Cakap, tak mengantuk. Kenapa? Kalau abang bawa tu kat sini, hati-hati sikit bang. Sebab apa tau dia cakap macam tu? Sebab mata je, hijab je dia dibuka. Hijab je, kalau anda percaya tak, kita ni memang biasa, kita ni ada hijab. Kalau tak ada hijab, kita dah nampak macam-macam. Kita boleh nampak alam bunyian, jin, iblis, apa semua kita boleh nampak. Jadi kalau kata kita ni terus tak ada hijab, syurga dan neraka pun kita boleh nampak. Itu yang orang betul-betul ada ilmu di dada lah. Tapi untuk yang si Haziq ni, dia cakap dengan saya, hati-hati memandu dekat kawasan ni, sebab banyak benda yang bukan-bukan. Dia cakap gitu. Saya cakap, banyak benda yang bukan-bukan. Cakap, kau jangan main-main, pasal aku tengah bawa nyawa ni. Saya cakap macam tu. Jadi dia cakap, betul bang, membawa elok-elok sikit. Memang dah elok. Kawasan tu memang sunyi. Kalau macam kata kita memandu waktu malam, dengan keadaan sunyi, apa yang kita rasa? Mengantuk, betul. Jadi kawasan tu memang tak ada kereta, lori apa semua tak ada. Kosong. Yang ada cuma sebiji bas yang saya bawa tu. Jadi kira Aziz pun tegur lah saya. Saya pun cakap, okey, baik, tak apalah, saya bawa lah. Jadi ketika tu, saya cakap dengan dia, kau boleh nampak yang muka-muka ni? Kau boleh nampak ke yang alam-alam yang benda-benda yang macam ni lah? Saya cakap dengan dia. Dia cakap, kata dia, saya memang daripada kecil boleh nampak bang. Kau biar betul ni. Betul. Betul baru dia kenalkan nama dia. Nama saya Aziz bang. Okey. Macam mana kau boleh nampak benda macam ni, Aziz? Dia cakap, kata dia, saya daripada kecil dah boleh nampak. Jadi kira sekarang ni, saya punya hijab ni dah terbuka sampai sekarang.
Jadi dia pun boleh nampak lah macam-macam ni semua. Habis datang pula satu cerita yang dia ceritakan kepada saya. Okay, masa tu kami dah borak-borak dah macam-macam kami borak. Jadi ada satu kisah yang dia ceritakan kepada saya ni. Dia cakap, kata je si Haziq ni masa dia dekat Tafiz dulu, Bunyan suka dengan dia. Bunyan suka dengan dia sebab dia boleh nampak. Jadi masa yang dia duduk dekat Tafiz dulu, waktu tu dia cakap waktu subuh. Habis saya cakap dengan dia, masa tu cuti ke apa ke, orang ramai balik ke apa. Dia cakap waktu tu semua ada, kawan-kawan dia semua ada. Yang jadikan dia pelik masa tu, dia tak rasa seram sebab dia cakap dia dah boleh nampak macam-macam. Jadi dia dah anggap benda tu semua macam mainan lah. Mainan pula, macam perkara biasa. Dia cakap macam perkara biasa. Benda ni bukan boleh buat main. Jadi beliau cakap dengan saya, ketika tu waktu subuh, ketika tu yang saya ingat masa tu ramai-ramai kawan dia tidur, ada satu budak datang dekat dia kejut. Sebelum waktu subuh. Jadi dia kejut. Dia cakap, Zik bangun. Dia cakap, Qiyam mulai jom. Dia cakap Qiyam mulai jom. Habis si Aziz pun bangun dalam keadaan macam separuh sedar. Dia pun tengok yang budak yang datang dekat dia tu pakai baju hijau, pakai jubah hijau. Dia cakap dekat kawasan Tafiz je ni, ada satu hari, contoh macam hari Jumaat, budak-budak dia semua akan pakai baju hijau. Budak-budak semua pakai baju hijau. Jadi dia ingatkan hari tu hari Jumaat. Dia pun tak ada berlengah-lengah. Dia terus pergi ke bilik air. Dia pergi ke toilet, dia cuci muka apa semua, buat apa yang patut. Lepas tu ambil wuduk. Dia pun terus masuk ke surau. Dia ingatkan tu semua rakan-rakan dia, semua pakai baju hijau. Dia cakap, habis dia ingatkan rakan-rakan dia ni, sebab dia seorang je yang bangun masa tu. Jadi dia pun dah tak fikir apa. Dia terus pergi ke depan. Dia jadi imam. Masa jadi imam tu, dia bacalah, dia buat solat sunat 2 rakaat. Yang saya ingat lah, dia cakap dia jadi imam. Saya pun tak tahu solat sunat apa yang dia kerjakan. Jadi dia jadi imam. Jadi ramai-ramai ikut. Sembahyang macam biasalah. Dengan dia aminkan ramai-ramai. Lepas tu dengan bagi salam apa semua. Bila dia bagi salam tu, masih ada lagi lah orang kat belakang apa semua. Dengarlah suara-suara orang bagi salam apa semua. Dia tengok ada orang lagi kat belakang. Seramai-ramai orang yang dalam surau tu, ketika dia bagi salam, masih ada lagi orang. Okay? Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua dia bagi Assalamualaikum warahmatullahi. Ada lagi orang kat belakang. Ketika dia pusing belakang, dia pusing ke belakang, bukannya lama mana pun, mungkin ambil masa dalam berapa second, dalam 1 ke 2 second je, pusingnya untuk menghadap jemaah yang belakang ni. Ketika tu orang yang kat belakang tu semua hilang. Ketika tu semua yang kat belakang tu, yang jadi jemaah ni, semua hilang. Bayangkan surau yang penuh tadi dengan rakan-rakan yang disangkakan rakan-rakan ni, hilang dalam sekelip mata. Ni pengalaman yang si Haziq ni ceritakan saya lah. Jadi dia pun anggap benda tu dah macam perkara biasa. Dia pun teruskan dengan niatnya Qiyam mulai apa semua, tunggu sampai ke subuh. Jadi lepas subuh tu lah,
baru beliau ceritakan kepada ustaz. Jadi ustaz pun bagi tahu dengan dia yang kawasan tu memang akan ada masa satu kumpulan bunian ni akan datang join berjemaah. Dia akan jadi makmum dekat belakang kita lah. Jadi kalau anda yang ada di tempat Aziz ni, apa yang anda buat? Kalau saya dekat situ dah lari lah. Saya dah lari. Saya dah lari jauh dah. Tapi pada saya lah, tapi pada saya ni benda-benda pelik macam ni, benda-benda pelik macam ni yang dikatakan mistik ni, saya tak minta untuk jumpa. Tapi andai kata saya terjumpa pada satu hari macam yang sebelum-sebelum ni, saya anggap itu tanda-tanda rezeki saya akan sampai. Pintu rezeki saya akan dibuka. Itu pendapat saya, itu pandangan saya, itu cara saya. Bila kata saya tak minta untuk jumpa, tapi andai kata saya terjumpa makhluk-makhluk ciptaan Tuhan ni, yang saya tak nampak ni, tiba-tiba malam tu saya boleh nampak, saya anggap itu rezeki saya. Kalau anda di luar sana, kalau ada apa-apa cadangan, komen, dan ada sebarang idea yang nak dikongsikan kepada saya, komen di bawah. Boleh komen kat bawah. Malam ni saya ceritakan dua kisah je. Saya pun ada kerja nak buat sekejap lagi. Saya pun baru balik kerja. Hari ni saya kerja masuk petang je. Jadi kira masa kat rumah untuk siang panjang. Jadi kira malam ni saya ada kerja sikit untuk buat. Kisah pun saya kongsikan 2 je. InsyaAllah selang lagi 3-4 hari mungkin saya akan kongsikan kepada anda kisah-kisah yang lain. Yang mana yang nak kongsikan kisah kepada saya, tolong emailkan kepada ni, line di bawah ni. Emailkan kepada saya, duniamistik01@gmail.com. Ni ada kat bawah ni. Saya dah letakkan. Kepada anda semua yang di luar sana tu, hati-hatilah ketika keluar berjumpa dengan orang. Jagalah social distancing kita. Social distancing. Saya pun tak tahu nak cakap apa yang pasal COVID ni. Kita cuma harap dapatlah kita selesaikan masalah ni yang makin satu dunia dah kena COVID. Jadi kita doakan supaya frontliner kita semua ni tabah menempuh cabaran yang ada sekarang ni. Yang belum subscribe, minta tolong subscribe channel saya. Subscribe, like, komen dan share. Bye bye.